Jadi antara manfaat ataupun ciri-ciri masuk syurga sekeluarga ataupun keluarga tu syurga tu ialah ahli keluarganya suka memberi salam ataupun sebenarnya mendoakan kesejahteraan untuk ahli keluarga. Nabi kata kepada Anas bin Malik, jumpa ahli keluarga berilah salam, nescaya kamu dan ahli keluarga kamu akan diberkati oleh Allah, akan diberi kesejahteraan oleh Allah, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Assalam, perkataan salam di dalam Al-Quran diulang-ulang banyak kali. Antaranya salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Kalau di dalam surah Yasin apa dia? Salamun qawlan min rabbir rahim, salam sejahtera, kata-kata daripada Allah, Tuhan yang pemurah, yang maha penyayang. Subhanallah, Allahu akbar. Salam-salam. Sebelum kita terima salam yang istimewa ini, apabila dipanggil masuk ke dalam syurga Allah, yang tadi itu salamun alaikum bima sabartum, ada orang masuk ke dalam syurga Allah melalui pintu sabar. Sebuah keluarga yang sentiasa diuji. Diuji kesempitan hidup, diuji dengan anak, diuji dengan suami, diuji dengan isteri. Insya Allah sebuah keluarga ini akan masuk syurga melalui pintu sabar. Itu hadis Nabi SAW. Sesungguhnya syurga Allah itu ada beberapa pintu. Antaranya adalah babus salat, pintu salat. Sebuah keluarga yang jaga salat, perhatikan bab salat, bab wudu, bab salat di awal waktu. Walaupun mungkin keluarga ini lemah dalam bab puasa, mungkin lemah bab sedekah, mungkin lemah bab tahajud, mungkin lemah bab zikir, tetapi keluarga ini sangat menjaga solat di awal waktu, sangat menjaga solat supaya khusyuk dan sebagainya. Ibu ayah dia sangat bijak, selalu tasmid bacaan dalam solat, bahkan memastikan anak-anaknya tahu maksud solat. Umi nak dengar bacaan tahiyat dan maksud sekali. Umi hafal ke? Sudah, jangan tanya. Wan tu, Wan hafal tak? Wan nak baca tahiyat berapa kali, Wan? Berapa tahun? Kalau cucu tanya. Wan umur 60, balik umur 10 tahun dan 50 tahun dah baca tahiyat. Wan pejam mata pun boleh baca lah. Wan mak tahu tak maksud? Subhanallah, ramai mana orang dari 50 tahun solat, 40 tahun solat tak tahu maksud tahiyat. Perkataan at-tahiyat yang pertama tu pun tak tahu. Cakap orang putih kamai lancar. Sebab apa lancar? Sebab tahu maksud. Kalau tak tahu maksud tak boleh cakap. Tetapi kenapa bahasa Al-Quran, bahasa syurga, bahasa kita, bahasa Allah, dan Allah telah mewajibkan kita membacanya. Takkanlah kita nak mati daripada tak tahu maksud at-tahiyat. Apa maksud perkataan at-tahiyat? At-tahiyat maksudnya segala penghormatan. At-tahiyatul mubarakatuh, segala keberkatan. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatu, segala rahmat. Salawat itu rahmat. Salawatu tayyibat, segala kebaikan tulillah di sisi Allah. Kita baca tadi doa kunut waktu subuh. Tahu tak maksud doa kunut? Dah baca 40 tahun, 50 tahun. Ustazah ni mukadimah tengah macam nak marah je kan. Bukan nak marah ibu-ibu sekalian. Sedih. Sedih dengan diri saya sendiri. Sedih dengan diri ibu-ibu sekalian. Sebenarnya kegagalan utama kita dalam mendidik anak-anak adalah gagal mendidik diri sendiri. Kenapa kita belum lagi khusyuk dan tenang dalam solat? Kita tak tahu apa yang kita bercakap dengan Allah. Kita tak tahu apa yang kita minta dengan Allah dalam solat. Sebab itu as-salatu ad-du'a. Sebelum mati, kalau boleh kita fahamlah bacaan dalam solat. Itu perkara yang pertama Imam Al-Ghazali menyusun bila dalam bab solat untuk dapat khusyuk solat, iaitu memahami bacaan solat. Ibu-ibu dulu kita suka tengok Hindustan. Kalau tak faham translate tu, tak faham dari segi apa kita panggil apa tu? Subtitle tu, kalau tak faham tu, kita tak tahu cerita. Tahu-tahu dia nangis, dah tahu dia senyum. Dia nangis ni kenapa ni? Tapi sebab ada subtitle 2 jam
kejap nangis kita. Sebab timbulnya penghayatan. Kenapa dalam solat tak ada penghayatan? Kita tak faham apa yang kita baca. Kita tak faham apa yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuba baca doa kunut ibu-ibu sekalian. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku hidayah sebagaimana engkau memberi hidayah, sebagaimana orang yang engkau beri hidayah. Allahumma hdini, ya Allah, berikanlah kepadaku hidayah. Allahumma hdini fi man hadait, sebagaimana orang-orang yang engkau beri hidayah. Kita kata kita nak mati dalam petunjuk Allah. Ada contoh orang yang mati husnul khatimah. Kita nak mati sebagaimana orang yang dapat husnul khatimah. Jadi kita minta begitu, sama juga dengan doa Allahumma hafazna bima hafazta ibadakas salihin. Ya Allah, tolong pelihara aku sebagaimana engkau pelihara orang-orang yang saleh. Kita tak saleh, kita kurang amal, kita banyak dosa, tapi kita nak Allah jaga kita sebagaimana orang yang saleh. Allahu Akbar. Kita nak kita dapat hidayah sebagaimana orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Ya Allah, berikanlah aku afiat, keselamatan, kesehatan sebagaimana orang yang engkau berikan keselamatan. Lagi? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Lagi? Wa tawallani fi man tawallait. Tunjukilah aku sebagaimana orang yang engkau beri petunjuk. Tuntunlah aku sebagaimana orang yang engkau beri tuntunan dalam hidup mereka. Hidup mereka tenang-tenang sahaja walaupun dalam ujian. Sebab walaupun dalam apa juga keadaan, pertolongan Allah sentiasa datang. Ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat sekalian, masalah bukan satu masalah yang besar bagi kita sebenarnya. Sebab kita ada Tuhan, Allah yang kabir, Allahu akbar, Allah maha besar. Sebenarnya masalah bukan masalah. Masalah paling utama kita adalah kita hidup tidak dapat pertolongan daripada Allah. Bimbanglah apabila kita hidup tak dapat pertolongan Allah. Siapa yang hidupnya ada pertolongan daripada Allah, sebesar mana masalah, masalah itu jadi kecil. Tetapi kalau hidup tak dapat pertolongan Allah, masalah kecil jadi besar, masalah ringan jadi berat. Itu sebenarnya masalah utama kita. Adakah kita hidup dapat pertolongan Allah sebagaimana Allah sebut di dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurukum. Kamu bantu menolong agama Allah, kamu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha yahfazka. Kalau kamu jaga hak Allah, pasti Allah akan menjagamu. Subhanallah, Allahu akbar. Rupanya hidup kita ini Allah ciptakan tujuan utama bukan untuk selesaikan masalah, bukan untuk sedih-sedih susah hati hidup di dunia. Sebab Allah boleh beri apa saja yang kita perlukan. Hidup kita sehari-hari perlu fikir bagaimana nak dekat dengan Allah, bagaimana nak jadi hamba Allah, apa lagi perintah Allah kita tak buat, apa lagi larangan Allah kita tak buat, apa lagi amal soleh nak buat. Segala urusan hidup kita Allah akan selesaikan. Itu kita selalu baca dalam ayat 1000 dinar. Sebenarnya kita yakin dan percaya atau tidak sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar setiap kesulitan. Tugas kita bukan selesaikan masalah. Tugas kita adalah takwa Allah. Bagaimana apabila kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, akhirnya hasilnya adalah setiap ujian masalah akan diberi jalan keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ibu-ibu sekalian, apa yang ada dalam hati kita sekarang? Allah tahu. Apa yang ada dalam hati saya? Allah tahu. Apa niat kita datang hari ini? Allah tahu. Saya nak tanya, sekiranya seluruh manusia dan jin berpakat berkumpul untuk beri kebaikan kepada kita, kita dapat ke tidak kebaikan? Seluruh manusia dan jin berkumpul untuk beri sesuatu kebaikan untuk kita, dapat ke tidak tanpa izin Allah? Takkan dapat. Sekiranya seluruh manusia dan jin berkumpul untuk beri keburukan
kita tanpa izin Allah berlaku atau tidak? Takkan berlaku. Seluruh manusia berkumpul nak beri rezeki pada kita tanpa izin Allah, kita dapat tak rezeki tu? Seluruh manusia berkumpul untuk sekat rezeki daripada kita, tapi Allah izinkan rezeki itu untuk kita dapat ke tidak? Dapat. Segala sesuatu adalah dengan izin Allah, dan jika tak berlaku sesuatu kerana tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Masya Allah. Kita baca lagi dalam ayat surah At-Talaq ayat 1 hingga 4 tu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal penuh kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia akan diberikan kecukupan. Ramai orang kaya, tapi Allah tarik nikmat rasa cukup, lalu dia jadi miskin, menderita hatinya miskin. Dan ramai orang miskin, Allah beri rasa cukup, lalu dia rasa cukup. Bukan dia rasa kaya, dia tetap miskin juga. Tetapi Allah beri dia rasa cukup dengan apa yang ada, maka hidup dia cukup. Subhanallah, Allahu akbar. Sebab itu hidup kita bukan nak jadi kaya raya, tapi nak cukup.